Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya wakil pada kumpulan 10 untuk subjek Penghayatan Etika dan Peradaban. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang kompang. Okey, kompang merupakan salah satu alat muzik tradisional yang agak popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Dari berasalnya, kompang ni sebenarnya daripada tanah Arab yang dibawa ke tanah Melayu oleh pedagang-pedagang India Muslim. Kalau kita tahu, kompang sebenarnya kulit yang luar tu diperbuat daripada kulit kambing betina sewaktu zaman dahulu lah. Tapi zaman sekarang, untuk memudahkan lagi proses penghasilan kompang dengan lagi cepat dan banyak, mereka juga berbuat daripada kulit kambing biasa, kulit lembu dan kulit binatang lain. Dan yang paling menarik, sekarang mereka juga menghasilkan kompang dalam getah sintetik. Kenapa getah sintetik? Okey, setelah dikaji, kami mendapati bahawa getah sintetik juga dapat menghasilkan bunyi yang sedap, lunak, dan penghasilan kompang menggunakan getah sintetik lagi cepat berbanding menggunakan kulit haiwan. Kerana kulit haiwan, apabila kita menunggu proses untuk menghasilkan kompang daripada kulit haiwan, kita perlu menunggu seseekor haiwan itu mati, lalu mencuci dan membuat proses satu persatu. Dan sebenarnya penghasilan kompang dari getah sintetik ni, harga yang ditawarkan juga lebih murah berbanding harga daripada kulit haiwan. Kompang sebenarnya ada 4 jenis saiz. Okey, saiz yang pertama, saiz 13 dan 14. Saiz 13 dan 14 ni selalunya digunakan oleh golongan-golongan dewasa macam kita, macam saya, macam tu. Sebab mungkin setiap penghasilan saiz kompang ni merupakan salah satu cara ataupun salah satu penyebab penghasilan bunyi kompang tu menjadi sedap juga. Sebab yelah, kalau kita guna kompang yang besar, kita pun tangan kita golongan dewasa lebih besar. Jadi bila kita tepuk tu, dia menghasilkan bunyi yang sedap, kuat dan betul lah bunyinya. Okey, yang tu saiz yang pertama. Saiz yang kedua iaitu saiz 12. Saiz 12 ni pula digunakan oleh golongan-golongan remaja yang berumur 15 dan 16 tahun. Yang ketiga, saiz 10 yang digunakan oleh pelajar-pelajar, remaja-remaja umur 13-14 tahun. Yang kat sekolah tu, maksudnya dia ada saiz sendiri. Dia tak boleh pakai saiz yang golongan dewasa punya kompang. Dan last sekali, kita ada saiz 8. Saiz yang paling comel. Saiz tu selalunya digunakan oleh adik-adik. Yang mana adik-adik yang berminat untuk main kompang, bolehlah beli yang tu dulu. Okey, kompang ni sebenarnya ada 2 bahagian. Yang bahagian pertama, bahagian kulit kat depan tu yang kita panggil belulang, dan bahagian yang kat belakang tu bahagian kayu yang kita panggil baluh. Okey, sebenarnya kompang ni ada 2 tempat yang boleh kita pukul. Satu, bahagian bawah. Bila kita pukul bahagian bawah tu, dia akan menghasilkan bunyi tung ataupun dikenali sebagai jantung. Okey, itu satu. Satu lagi, bila kita pukul yang belah atas tu, dia akan bunyi kelopak. Dia akan bunyi macam tu, kelopak. Jadi bila kita main kompang ni, kita gunakan dua-dua tu, dia akan jadi kelopak-kelopak jantung. Kelopak-kelopak jantung. Macam tu. Kalau kita dengar, kan kita biasa dengar kelopak-kelopak jantung. Macam tu. Kompang ni dia banyak sangat pukulan, tapi pukulan yang paling famous bagi saya ataupun bagi masyarakat Melayu sendiri iaitu pukulan kahwin. Pukulan kahwin ni ada 3 step. Step yang pertama yang kita panggil as melalu. Melalu. Okey, melalu ni bunyi dia yang tung tung. Kita panggil dia pukulan selang. Kenapa selang? Sebab dia kena berselangkan dengan yang melalu tadi tu. So, yang tadi melalu bunyi tung, yang ni selang bunyi jan. So, bila dia bergabung, dia akan jadi jantung, jantung. Jadi, bunyi part yang paling sedap iaitu dalam kompang kahwin ni, part menganak. Menganak ni, bunyi dia lain sikit. Sebab dia yang macam menceriakan bunyi antara 3 step menghasilkan kompang kahwin tu sendiri. Bunyi dia macam kelopak-kelopak. Macam tu, kelopak-kelopak. Bila 3 step ni bergabung dalam satu pukulan, jadi terhasillah kompang kahwin yang selalu kita dengar dekat majlis kahwin tu.
Okey, kompang ni sebenarnya bukannya dia dihaskan untuk kenduri kahwin saja. Dia boleh juga dekat majlis khatam Quran, sebarang majlis sebenarnya. Dan kalau kita tahu, sebenarnya kompang ni dia banyak cara nak mainkan dia. Sama ada kita nak mainkan dia secara duduk, berdiri, berjalan, beriringan, macam-macam. Sebab selalunya kompang ni dimainkan dengan di tempat yang bersesuaian, mestilah ikut situasi dia. Contoh kalau kenduri kahwin, mestilah dia akan berarak kan. Main kompang tu sambil berarak mengiringi pengantin kan. Dan kalau kita bawa tim kompang ni, sebab kompang ni secara berkumpulan, bila kita bawa kompang ni ke dalam majlis khatam Quran contohnya, untuk dijadikan muzik ataupun sebagainya, dia mestilah duduk. Sebab dia majlis yang lebih, kita kata apa, tenang macam tu. Tak perlulah bergerak-gerak. So kesimpulannya kat sini saya nak beritahu sebenarnya alat muzik kompang ni makin lama makin dilupakan oleh masyarakat Melayu sendiri. So kalau kita tengoklah kan, kalau kita pergi kenduri kahwin sekarang ni, dah banyak sangat orang mainkan alat muzik kompang tapi dimainkan oleh DJ sendiri. Tak ada orang dia nak mainkan. Jadi nampak tak ramai sangat anak-anak muda kita tak reti pun main kompang sekarang. Sebab mereka lebih terdedah dengan, dan lebih suka dan terdedah dengan muzik ukulele, gitar, piano dan sebagainya. Muzik EDM yang lebih rancak dan menarik kan. So kalau kita sendiri tak main dan tak cuba main, nanti lama kelamaan pada masa akan datang, mungkin anak cucu cicit kita takkan tahu pun apa itu muzik kompang, apa itu kompang dan macam mana bunyi kompang tu. So kalau kita tak main, kita tak cuba, siapa lagi kan? Okay, itu je daripada kami. Terima kasih.